Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu perkara yang menggempakan dan mengejutkan sahabat-sahabat semua. Hanya kerana konten, hanya kerana mau dilihat hero, ya sanggup menfitnah, menyebarkan berita palsu yang tidak benar. Ahli Parlimen kaki penfitnah bodohkan rakyat. Itu dia sahabat semua. Jadi ini adalah berkaitan ya dengan pemesejan yang perlu ya, platform-platform media sosial ya perlu memohon lesen. Jadi kenapa ya ahli parlimen ini sanggup menfitnah, sanggup menyebarkan berita palsu untuk memperbodohkan rakyat, untuk mengelirukan rakyat dengan fakta yang sebenar. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda apa yang berlaku dan juga kenyataan ya daripada ahli parlimen yang saya sekarang ini saya anggap beliau sebagai politikus sampah, memainkan isu yang tidak benar dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton apakah yang dikatakan oleh kaki Rakyat nak bersuara di social media, perlu ada lesen dulu. Kerajaan akan cuba menipu kamu dengan katakan ini untuk banteras isu cyberbully, scam, isu 3R. Jangan ditipu kawan-kawan. Kecoh dengan pengenalan lesen media sosial. Seorang ahli parlimen dakwa, orang ramai perlu dapat lesen untuk guna media sosial. Calon banduan kes pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram itu tuduh pengenalan lesen berkenaan suatu bentuk penindasan. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan terbabit tak berasas. Menurut MCMC, keperluan memiliki lesen dimaksudkan hanya membabitkan syarikat pengendali media sosial. Bukan setakat tak libatkan orang ramai. Peraturan hanya terpakai kepada platform yang ada pengguna bawah 8 juta. Kawal selia diperkenal bagi memerangi kes jenayah cyber termasuk penipuan, buli cyber dan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Ini bermakna orang ramai bebas menggunakan media sosial masing-masing asalkan patuh undang-undang sedia ada. The kind of regulatory as well as the kind of administrative action that might need to be taken by government, by these platforms to curb the criminal activity taking place on these social media platforms. Usah mudah percaya dengan hasutan, biarpun tukang sebar berstatus wakil rakyat. Semakan dengan sumber rasmi boleh menyelamatkan anda daripada kedangkalan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah. Alright, itu dia sahabat semua kenyataan ataupun video ya yang baru saja kita tonton tadi. Bagaimana seorang ahli parlimen itu mengatakan kononnya ini adalah penipuan kerajaan. Dengan jelas sebenarnya sahabat semua bahawa rakyat tidak perlu untuk melesenkan ataupun memohon lesen untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Ini dia. Yang perlu memohon lesen adalah ya mereka ataupun mereka platform yang hanya platform media sosial sahaja yang perlu untuk memohon lesen ya bermula 1 Ogos hari ini. Jadi sekali lagi sahabat semua, apa tujuan sebenar kaki penfitnah ini? Untuk memperbodohkan rakyat. Katanya rakyat akan tidak dapat lagi ya untuk bersuara di media sosial dan sebagainya. Boleh, kenapa tidak boleh? Yang tak boleh adalah untuk menyebarkan fitnah seperti mana yang dilakukan oleh ahli parlimen ini. Yang tak boleh adalah untuk menyebarkan berita palsu seperti mana yang dilakukan oleh ahli parlimen ini. Jadi sahabat semua sekali lagi, ya, jangan mudah terpedaya hanya kerana mereka ini walaupun ahli parlimen juga digelar sebagai influencer, tetapi sebenarnya bukan semua yang mereka katakan itu adalah benar. Malah sekarang ini dibuktikan ya bahwa apa yang dikatakan itu adalah satu fitnah semata-mata. Jadi kenapa perlunya perlesenan ini? Ya, walaupun ada di luar sana yang mengatakan ya contohnya bekas pengerusi ya, bekas pengerusi bersih ya membuat kenyataan kononnya kerajaan hari ini sudah menjadi kerajaan yang diktator. Dan hari ini pengerusi yang baru bersih itu pula menyangkal dan membidas kenyataan daripada mantan pengerusinya yaitu Ambiga. Jadi hari ini kerajaan paling diktator, pengerusi bersih sangkal pandangan Ambiga. Itu antara kenyataan ya terkini daripada pengerusi bersih yaitu Muhammad Faisal Abdul Aziz.
yang menyangkal kenyataan bekas pemimpin gabungan NGO itu, Ambiga, bahawa pentadbiran Perdana Menteri Anwar adalah kerajaan paling diktator. Pada masa yang sama, Faizal berkata dia memahami kekecewaan Ambiga berkenaan pelaksanaan reformasi yang perlahan dan sentimennya turut dikongsi pertubuhan masyarakat sivil, termasuk bersih. Namun untuk menyatakan kerajaan hari ini paling diktator dilihat agak keterlaluan, katanya dalam satu kenyataan. Faizal kemudian membangkitkan detik-detik penahanan tanpa bicara di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA yang sudah pun dimasukkan ketika operasi lalang dan termasuk juga ketika operasi lalang dan era reformasi. Dia turut membangkitkan krisis perlembagaan 1988 yang membawa kepada pindahan undang-undang yang mengurangkan kuasa kehakiman. Dalam isu terbaru, bila kerajaan berhasrat untuk mengenakan undang-undang perlesenan kepada platform media sosial, Bersih menegaskan ia langkah yang berpotensi membawa kepada senjata politik dan ia tidak harus dilakukan dengan tergesa-gesa, katanya. Pada Isnin lalu, Ambiga yang memimpin Bersih pada tahun 2011 hingga 2013 berkata, dia tidak pernah membayangkan kerajaan yang dikuasai PS akan melanggar janji berkenaan pembaharuan undang-undang termasuklah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Kenyataan itu juga susulan pengumuman kerajaan semua perkhidmatan media sosial dan pesanan internet yang memiliki sekurang-kurangnya 8 juta pengguna berdasarkan negara perlu mendapatkan lesen. Jadi sekali lagi sahabat semua, seperti mana ahli parlimen botak ya katanya kerajaan ini menipu ya, dan Ambiga juga mengatakan ini diktator. Ya, sebenarnya kenyataan mereka ini saya boleh anggap sebagai kenyataan sembrono. Ya, sebab kerajaan, apa yang diumumkan oleh kerajaan itu adalah katanya semua perkhidmatan media sosial. Ya, semua yang syarikat penyedia kepada perkhidmatan media sosial. Adakah dia sebut semua rakyat yang perlu untuk memohon lesen? Tidak, sahabat-sahabat semua. Dan antara kriterianya adalah sekurang-kurangnya mereka penyedia kepada perkhidmatan media sosial ini ada 8 juta pengguna berdaftar. Dan barulah mereka perlu untuk mendapatkan lesen. Dan bukannya seperti mana yang dinyatakan oleh ahli parlimen botak pengkhianat negara politikus sampah masyarakat itu. Jadi mengulas lanjut, Faizal berkata mana-mana kerajaan termasuk kerajaan semasa perlu menjadi diktator jika masyarakat sivil tidak bersuara untuk mendesak reformasi dilaksanakan. Katanya lagi, tanpa reformasi sudah pasti demokrasi akan menguncup, malah akan menjadi agresif. Begitu juga dengan tanpa demokrasi, ia akan menutup ruang reformasi berasaskan aspirasi suara keramat rakyat untuk dilaksanakan. Justru perjuangan menuntut reformasi dan demokrasi harus beriringan, menyadari keserasian hubungan kedua-duanya yang saling memperdaya antara satu sama lain, kata pengurusi Bersih yang baru, yaitu Muhammad Faizal. Dan selain itu juga sahabat semua, Persatuan Penulis Nasional Malaysia yang dikenali sebagai PENA ya juga turut memberikan kenyataan ya, menyokong ya berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Lesen media sosial boleh kawal 3R, itu antara kenyataan ya daripada Persatuan Penulis Nasional Malaysia ataupun PENA. Jadi sekali lagi kalau kita lihat kenyataan ya yang dibuat oleh mereka menyokong usaha kerajaan ini ya untuk memperkenalkan syarat media sosial dan perkhidmatan pesanan berasaskan internet. Lesen ini adalah untuk memastikan kesejahteraan kerana di negara yang berbilang kaum perlu peraturan yang jelas, terutamanya perkara yang melibatkan 3R, agama, kaum dan juga raja. Ada lagi, kalau kita tidak kawal perkara ini, maka dengan mudah kita terjebak bermain dengan emosi, kata Timbalan Presiden PENA Muhammad Khair Ngardiron. Sabtu lalu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC mengumumkan semua perkhidmatan media sosial dan perkhidmatan pesanan internet yang sekurang-kurangnya mempunyai 8 juta pengguna berdaftar di Malaysia perlu memohon lesen kelas pemberian perkhidmatan aplikasi. Itu antara. Dan jadi sahabat semua, ya, antara kenyataan daripada timbalan pengurus ini, selain itu bekas pengarah Institut Terjemahan dan Buku Malaysia itu menafikan pengenalan lesen itu memudahkan kerajaan menyalurkan propagandanya. Zaman ini zaman media sosial yang propaganda dibuat oleh semua pihak katanya. Jadi kita selalu dimomokkan jika ada propaganda kerajaan, tetapi propaganda bukan kerajaan kita tak pernah persoalkan, katanya.
Dia juga berkata masyarakat tidak perlu takut jika media sosial dikawal selia jika mereka tidak melakukan sebarang kesalahan. Aktivis dan kumpulan hak asasi manusia menolak langkah itu atas alasan ia terbuka kepada penyalahgunaan pihak berkuasa seperti undang-undang sedia ada, seperti Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia. Jadi pejabat Perdana Menteri bagaimanapun menjamin kebebasan suara tetap akan terus wujud. Itu antara penegasan daripada Perdana Menteri kita, sahabat-sahabat semua. Jadi saya sangat setuju antara kenyataan yang dibuat oleh beberapa individu tadi yang bersetuju ya supaya perkara ini dilaksanakan ya. Kalau Anda tidak membuat fitnah, menyebarkan berita palsu, menghasut, kenapa perlu takut untuk ya membuat apa-apa posting di media sosial? Tetapi kalau membuat perkara yang salah, takkan tidak dikenakan apa-apa tindakan ya. Itu sudah perkara biasa. Ya, mana-mana individu tidak kira daripada pihak pembangkang, kerajaan kah yang membuat hasutan, menyebarkan berita palsu, pastinya akan dikenakan tindakan. Jadi saya percaya walaupun ada pihak-pihak yang cuba memusingkan fakta seperti mana ahli parlimen sebentar tadi yang pertama itu yang memusingkan fakta kononnya mulut suara rakyat telah ditahan lah dan sebagainya. Kenyataannya itu sebenarnya sahabat semua itu adalah hanya konten semata-mata untuk dilihat sebagai jago rakyat, tetapi yang sebenarnya adalah mereka ini adalah politikus sampah, jago penfitnah dan juga penghasut. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhema. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.